filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunning a little bit, going ha ha ha. While we always singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la, la la la, la la la, la la la.
Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright, sebelum saya teruskan sesi live kita pada malam ini, suka untuk saya check dululah. Jika anda boleh dengar suara saya, jika anda boleh nampak video saya dengan jelas, tolong komen dekat bawah. Alright, tolong komen saya boleh dengar suara dengan jelas. Alright, saya perlukan feedback daripada anda supaya kita punya live pada malam ini tidak terganggu. Okay. Jadi kalau anda boleh dengar suara saya, tolong komen. Saya tak nampak lagi yang komen. Alright, thank you. Okay, thank you yang bagi feedback. Okay, cakap okay, ada yang komen jelas hadir. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, lighting power. Tak ada power mananya lah. Sama je. Okay, baik. So kita punya clear a bit jauh bunyinya. Alright, tak apa. Saya tarik sikit mic ke depan. Okay, good. Alright, so baik, kita punya tajuk live kita pada malam ni adalah mengenai rotation. Rotation is a must. Apakah yang dimaksudkan dengan rotation is a must? Okay, before I go further, first thing first, saya nak ucapkan tahniah kepada siapa yang berjaya meraih pulangan pada hari ni. Hari ni memang pulangan memang masyuknya kan. Masuk pukul 3 pun, keluar pukul 5 pun boleh dapat 5%. Okay, maksudnya apa benda yang berlaku sekarang ni adalah macam saya cakap lah, dia adalah satu rotational play. Okay. Jadi bila kita nak tahu rotational play ni macam mana, first thing first you kena tengok lah. Alright, apa yang you kena tengok? First thing first, you kena tahu sekarang ni tengah musim apa. Sekarang ni tengah musim apa? Okay, sebab economic cycle macam saya kongsikan sebelum ni, saham-saham financial kena bergerak dulu. So financial dah bergerak. After financial apa, semalam saya dah kupaskan, saya dah kongsikan dengan you all. Hari ini buy right adalah saham-saham ataupun waktu kini. Okay, waktu kini adalah mengenai saham-saham teknologi. So sekarang ni macam mana you nak faham rotational saham-saham teknologi? Contoh, apa saham yang terus meningkat naik hari ni? Come on, siapa tahu? Dan kenapa dia penting sebenarnya rotational salah satu sebab rotation ni penting supaya especially bila anda jadi seorang trader, rotation ni amat penting untuk anda sentiasa buat pulangan yang agak baik, pulangan yang sihat, pulangan orang kata pulangan yang konsisten. Okay, macam mana ramai investors, ramai traders dekat luar sana boleh raih pulangan yang konsisten? Yang pertama, yes, ramai dah mula komen masuk kan, UWC, yes, macam hari ni kita nampak UWC, kita nampak Viz, Franken, Notion tak ada breakout babe. Saya nampak Notion petang tadi tapi dia tak ada breakout. So you need to be careful juga. Tapi macam mana you nak relate kan semua ni kan? Yes, Gratek meneruskan lagi kenaikan. Inari, cuma Inari rambut dia panjang. Sekarang ni you kena faham lah rotation. Saham-saham ni dah bergerak. Apakah next layers dia? Alright. So macam mana you nak tahu next layer dia? Itulah yang mana you kena faham dia punya fundamental. Okay. Meaning fundamental is very very important. As a trader, ramai orang cakap trader fundamental tak penting. Sebenarnya salah. Okay, sebenarnya salah. Sebab apa? Sebab fundamental penting untuk you tahu rotational play. Sekarang ni you dah tahu, you boleh mention Gratek, you dah tahu banyak yang mula berjalan apa semua kan. So bila you dah tahu yang dah berjalan, kita dah tahu semiconductors yang dah berjalan, kita dah tahu ada Globetronic baru nak start. Macam saya cakap lah, KSM, MPI semua dah mula bergerak. So tu sebab Globetronic ada dalam list yang saya masukkan. Dan dalam pada masa yang sama juga dia kena go through lah. Jadi rotational tu penting, meaning you kena buat homework, you kena study, you kena kenal pastilah adakah saham ni dia ada berkaitan dengan dia punya kawan-kawan yang lain. Contoh macam mana saya tahu Globetronic perlu diperhatikan, sebab yang pertama
MPI, KSM semua dah berjalan. Meaning you need to understand the business nature, dia punya sectors. Dia dalam sektor apa? Semiconductor. Dalam semiconductor pula ada macam-macam jenis semiconductor. Jadi Globetronic ni duduk dalam golongan semiconductor yang mana? You pun kena tahu juga dan you pun kena kenal pasti benda tu. Meaning you need to dig deep. Kaji sedalam-dalamnya. Kemanakah arah tuju dia? Meaning dalam maksud yang erti kata yang lain, you juga kena bangunkan watchlist lah. Watchlist. You kena bangunkan selain watchlist, you kena buat homework kan. Cara you nak bangunkan watchlist, you kena buat homework. Cara you nak buat homework, you kena study. Maksudnya you tak boleh hanya depend pada apa yang orang kongsikan dekat luar sana. Orang kongsikan dekat luar sana, bila dia dah bagi, dia dah kongsikan dekat you ataupun probably you beli dekat luar sana, bila you dapat, you kena study balik. You tak boleh terima bulat-bulat. Sebab itu adalah fahaman daripada beliau, bukan fahaman daripada anda. Kan? Jadi bila anda dapat senarai daripada orang lain, daripada orang-orang yang, contohlah ada yang saya difahamkan, ada yang jual dekat luar sana list ni apa semua. Jadi apa yang you boleh buat, you kena study balik fundamental seperti mana yang saya kongsikan dekat video-video lama lah. Alright, video-video lama dekat YouTube semua ada So you boleh tengok, you boleh refer balik macam mana you nak study. You gali lah, you buka website dia, you tengok, and then you kena faham clients dia siapa ke siapa dan produk apa yang dia keluarkan. Jadi dia kena bersambungan sebab semiconductor dia bukan setakat satu semiconductor dia banyak. Okay, meaning you need to build you punya watchlist, dan watchlist you kena bangunkan melalui you punya homework sendiri. Maksudnya you tak boleh terima bulat-bulat daripada apa orang lain punya watchlist. Sebab orang lain punya watchlist mungkin saham tu sesuai dengan dia, tapi tak sesuai dengan you. Sebab sebagai contoh saya ambil sekarang musim PKP, ramai yang cakap terpaksa work from home apa semua. But you kena ambil kira orang-orang yang masih lagi perlu bekerja, yang kena masuk probably dia kena travel apa semua, and then dia kena masuk office sebab dia berkhidmat dalam essential punya goods, ataupun dia terlibat dalam proses pembuatan perkilangan apa semua. Jadi dia terpaksa bekerja. Orang-orang ni terpaksa bekerja. Bila kita bercakap orang-orang ni terpaksa bekerja, you rasa dia punya watchlist sama tak dengan you punya watchlist? Dengan you yang dah sekarang ni work from home, you boleh curi-curi masa, you boleh intai-intai usah-usah pergerakan harga saham, you boleh rembat saham Notion pukul 3 petang kan. You boleh rembat JCY petang-petang tadi kan. You boleh rembat apa. Maksudnya the process are not the same. You punya watchlist mungkin sesuai untuk you yang ada masa. Orang yang tak ada masa, watchlist dia tak sesuai dengan apa you punya watchlist. Meaning dia kena create dia punya watchlist yang lain supaya dia pun tahu is it the best time untuk masuk. Sebab hari ni bertubi-tubi orang tanya saya, saham ni boleh masuk lagi tak? Saham ni boleh masuk lagi tak? Gretek nak pergi mana? Okay, K-Power nak pergi mana? Ramai yang tanya sebab hari ni saham naik mencanak-canak. Tapi naik mencanak-canak pun kalau tanya saya tak tahu saham apa yang menarik untuk dibeli. Tapi since sekarang ni saya ada masa sikit, jadi bolehlah saya curi-curi kan. Nak curi dapat 5% satu hari. Tapi tak adalah sampai 1000% kan. Dapatlah 5% satu hari. Cukup lah 5% satu hari. Jadi layan lah kan. Lepas lah setakat orang kata nak survive waktu PKP ni, duduk kat rumah kan, goyang-goyang kaki, main tekan-tekan dekat keyboard, main tekan-tekan dekat phone kan. Okay. Jadi maksudnya cukup. Tapi kalau tanya saya overall sebab saya suka letakkan diri saya, bila orang tanya saya suka letakkan diri saya sebagai orang yang sibuk bekerja. Adakah sesuai saya nak masuk lagi saham ni? Jawapannya tak sebenarnya. Okay. Jawapannya you sendiri yang tentukan. Sesuai tak dengan diri you? Bagus ke tak dengan diri you? Sebab apa? Sebab semuanya diri you. Sebab duit you, modal you, you punya capital sendiri, you punya risiko sendiri. Even ada tadi saya nampak ada yang komen, dia tanya
Saya dah dekat dalam Franken dah hampir 2 bulan tapi saya tak tahu nak buat apa dengan Franken. Astaghfirullahalazim. Tak naik pun tanya, naik pun tak tahu nak buat apa. Masalah juga macam tu. Okay, sebab apa? Sebab you pun tak tahu kenapa you masuk dan terlibat dalam pasaran saham. Okay? At the end of the day, apa yang you perlu tahu adalah kenapa you terlibat dalam pasaran saham dan apa yang you nak capai. Okay? Maksudnya tu benda first kali lah yang you kena identify. Why you want to start to invest. First and foremost, that is the question. Okay? So, berbalik kepada topik kita, rotation. So, sekarang macam mana you nak build you punya rotation? Macam mana you nak build you punya watch list supaya you boleh rotate. Maksudnya macam saya cakap lah, kalau you faham keadaan bursa, kalau you faham macam mana bursa bekerja kan, maksudnya how things work dekat dalam bursa Malaysia, you akan cakap dalam bursa ni pun you takkan habis makan sebenarnya. Believe it or not, setahun tu mungkin ada 2-3 kali je saya tukar saya punya watchlist. Saya tak tukar setiap hari, saya tak tukar watchlist saya setiap bulan. Saya hanya tukar watchlist saya bila mana saya rasa perlu untuk ditukarkan. Okay? Macam tu. Jadi macam mana you nak faham? You kena study. Macam mana you nak study? Dan dekat mana you nak start dan dekat mana you nak mulakan. Sebab kalau you gunakan Bursa Station, you nampak dalam Bursa Station dia just bagi dalam bentuk index. Meaning semua saham-saham semiconductor akan duduk bawah index teknologi. So where you can start? Dekat mana you nak mula? Dan how you want to study sebenarnya. This is where you need to start to read. Dan nak baca dekat mana, where to start, ni saya bagi tahu, saya sharekan sekejap. Sekejap saya buka. Okay, saya sharekan sekejap. Monitor. Alright. Sekarang senang sebab ada platform, ada website yang orang buat yang mudah untuk you start off dekat ni lah. So contoh dekat sini sekarang ni ada orang yang buat website ni, so thank you so much, banyak pahala dia kan. Saya pun tak tahu siapa yang Mamat yang buat ni ataupun Minah yang buat ni, saya tak tahu, saya tak kenal dia. Tapi yang pasti dia dah sediakan a very very good list of ni lah. But at least it is start. Maksudnya you tahu nak start kat mana. Sekarang ni ada list ni, you senang nak start. But bila dah senang nak start, adakah you nak terima bulat-bulat? Jawapan saya, jangan terima bulat-bulat dengan benda ni. Right? Meaning, yelah ni sebab orang tu punya list, bukan you punya list. Meaning you kena buka list of all sectors. Yang mana sekarang ni, ini dia semua. Now, you kena tahu ATE ni apa benda, EMS ni apa benda, semiconductor ni apa benda. Kan? Website ni namanya iSaham. Right? iSaham.my. Tapi adakah saya guna terima bulat-bulat maklumat yang diberikan oleh website iSaham? Tak. But at least you know EMS apa benda. At least you buka, you boleh tahu. Okay, EMS kita ada VS, SK Press. SK Press, apa kaitan SK Press dekat dalam VS? ATAIM, Pi. Nampak? Question mark kat tu. Pi, VS, EG. EG mungkin ada. SK Press. Kan? Sekarang, apa you perlu buat? You study lah. Right, VS Industry. Berhad, you buka. You buka website dia. You kena faham pula. Study pula VS Industry dan you tengok SK Press. SK Press. Dyson. Dia tak silap saya, SK Press dia buat plastik molding. Ni nampak. You see? Plastic molding. Kilang dekat JB sebelah Skudai punya tol. Then ATAIMS. Nampak? Meaning you jangan terima bulat-bulat. Ni nampak? Ni benda lain. Ni benda lain. Tak sama. Seingat saya SK Press dia memang buat plastik molding. Ni nampak. Ni cover. Ni. Okay.
Seingat saya. Jadi adakah dia bawa EMS? EMS tu apa in the first place? Nampak tak? How I prove to you, jangan terima bulat-bulat, but at least you know where to start. Where to start. Kan? Tapi you kena study lah. So now I prove to you, jangan terima bulat-bulat. Sama juga kalau you purchase dekat luar sana, mana-mana orang buat buku cakap okay ni, probably buku tu dia hasilkan 5 tahun lepas, yang mungkin ada few stocks yang kat situ dah tukar sectors, dah tukar business model dah tukar, ada probably yang dah delistedkan pun. Jadi you need to study, buka balik satu-satu. Macam ni, dia produk lain, SK Press produk lain, Tak Ames ni EMS. Okay, tengok produk. Tak faham apa EMS, saya pun tak tahu apa tu EMS. Kan? Apa EMS ni? Saya pun tak tahu. Okay. Apa benda EMS lah? Saya tak tahu sebenarnya, sejujurnya. Capabilities ya. Filter, painting. Okay. Right. Pi industry semua orang tahulah, dia buat macam wiring. Maksudnya you tahulah dekat mana you nak start off. Okay, then you study lah. Study about us. Okay, you boleh study. Dan apa lagi? EG. Then you study. Okay. Then capabilities, manufacturing facilities. Okay. So daripada situ you manufacturing services. Okay, good. Alright, manufacturing services. So far yang saya nampak ni je lah. Tak Ames, EG yang nampak macam sama. Tak Ames dengan EG. Pi tak berapa sangat. Sebab Pi dia provide produk, dia tak provide service. Jadi nampak you kena faham juga. Saya tak faham, jadi saya kena buka satu-satu. Now you tengok Semicon confirm lah semua ni keluar. ATE apa, you kena study pula ATE tu apa meaning. Buka website dia, study produk dia. Macam SK Press dengan bangganya dia bagi tahu siapa klien dia kan. Home, you buka, ni terang-terang dengan penuh kebanggaannya dia bagi tahu this is all dia punya clients. VS dia tak bagi tahu lah siapa klien dia. Pi kita tahu Foxconn klien dia. Okay. Okay, good. Kalau dalam website Daniel Report tak diberitahu customernya siapa, ada tak tempat lain untuk cari maklumat tersebut? Ada, jawapannya Google. Okay, macam mana saya jumpa Pi ni dekat dalam dia ada kaitan dengan Foxconn untuk what you call this, PlayStation kan. Google lah, PlayStation manufacturer. Okay, then you kena buka. Tak silap saya dalam ni ada, dia ada mention pasal Foxconn. Okay, dalam ni tak silap dia ada mention pasal Foxconn. Study lah. Tak ada dekat mana lah. Tapi you kena cari lah. Betul lah. Okay, belik lah.
Bilik. Dia suruh donate. Ini you just cari je. Benda yang you rasa you minat kan. You rasa macam best kan. You cari. Ni. Selalu dekat news macam Bloomberg ni mesti ada bocor punya. Alright. Microsoft Corp, Sony Corp, bla bla bla, PlayStation, bla bla bla. Okay. Dalam ni mesti ada. You kena rajin sikit lah membaca sebenarnya. Alright. Kan. So that is how you start off. You cari macam mana you nak relate. So sekarang siapa klien Pi Industrial tak tahu. Cari lah. How you want to relate everything. But at least you know where to start right now. Okay. At least you know where to start. Kan. So clear macam mana you nak start building you punya watch list. Semicon, technology equipment, apa benda ni. Apa yang maksud dengan technology equipment? You kena buka pula tengok apa benda. Okay. Untuk short term, kalau short term dia bukan panggil invest, dia panggil trading kalau short term. Soalan dia pendapat saya tentang Notion, adakah bagus? Sebenarnya saya tak nampak apa-apa lagi dekat Notion. Untuk Notion, untuk you nak swing, you nak simpan 2 ke 3 bulan, saya tak nampak apa-apa lagi. Belum lagi. Okay, belum lagi. Not yet. Alright, sebab tak ada formation of higher high dan higher low. Jadi itu je yang you kena take note, yang you kena ambil tahu. Okay? Alright. Faham tak macam mana sekarang ni? At least you dah tahu where to start. Sekarang ni you dah tahu dekat mana nak mula. You dah tahu sektor-sektor ataupun apa orang kata sektor-sektor yang dah wujud dekat luar sana kan. So now your job is to study je lah. Kan? You study. So at least bila orang cakap sekarang ni tengah musim semicon. Tapi you kena faham semicon sekarang dekat mana. Peringkat mana punya semicon dan macam mana dia punya semiconductor tu dia punya rotation. Okay. How the rotation works. Okay. Then you kena study lah satu-satu you kena buka. Kan. So kita ada EMS, kita ada assembly, kita ada apa lagi? Kita ada product testing lah apa semua kan. So dia ada ATE, apa lagi ni? Itulah dia semua. Alright. Globetronic boleh simpan tak? Saya tak tahu nak cakap. Sebab saya pun belum beli lagi Globetronic. Sebab dia belum ada signal untuk masuk lagi sebenarnya. Tapi kalau you dekat dalam, it's up to you, your money. Saya tak boleh bagi advice sebab saya tak ada lesen. Kalau saya bagi advice, salah di sisi undang-undang. Okay. Jadi kalau tanya saya Globetronic boleh simpan lagi tak? It's up to you, your money, your what you call your money, your own risk, you sendiri yang decide. Tapi based on apa ilmu-ilmu yang you boleh, yang saya dah kongsikan, you boleh guna, you boleh apply. But technically apa yang saya boleh cakap, apa yang saya boleh share, Globetronic tak ada signal untuk beli masuk lagi sebenarnya. Itu je saya boleh share. Alright. Itu saya punya personal point of view lah. Sebab saya menggunakan technical analysis. You don't see any breakout. You tak nampak apa-apa jenis breakout pun. Jadi saya tak masuk. Itu cara saya pilih. Decide whether I should enter the market or not. Ataupun saya just duduk relax-relax, chill-chill kan. Belum boleh masuk. Relax dulu. Alright. So clear. So benda yang you belajar pada malam ni adalah you kena faham rotational play. Alright, macam mana you nak faham rotational play dan kenapa pentingnya rotational play ni. Dengan rotational play ni lah you boleh tahu saham apa yang akan bergerak seterusnya. Okay. Rotational play apa yang boleh maksudnya rotational play ni penting supaya you tahu what is next. Macam mana ekonomi punya cycle ni dia akan berpusing. Itu satu. Yang kedua, macam mana you nak identify yang ni dia ada kaitan dengan company ni ataupun business model dia seakan-akan sama. So ada yang kedua.
Alright, yang kedua. Pentingnya yang kedua, you tahu kenapa dia kena duduk. Dia duduk dalam satu industri yang sama, dan yang mana satu leader, yang mana satu lagging. Sebab bila ni dia akan pergi, ni pula yang akan pergi. And then macam mana you nak bangunkan you punya watch list, saya dah kongsikan where you can start. Alright, where you can start. So now you dah start, silakan. Okay, at least you dah tahu dekat mana you nak start buat homework. Dan macam mana you nak buat homework, you nak study, gali, buka je lah website dia. No problem. Alright. So soalan, lesen apa yang membolehkan orang bagi buy call? Remiser tak boleh. Remiser by right pun tak boleh bagi buy call. Dia hanya boleh bagi you advice sahaja. Dia hanya boleh bagi you nasihat, tapi dia tak boleh bagi buy call. Yang boleh bagi buy call, apa nama dia, analyst je yang boleh sebenarnya. Tu sebab kalau you tengok, kalau you dapat report daripada bank-bank apa semua, dia akan bagi letak nama analyst dengan nombor lesen analyst tu. Analyst je boleh, orang lain tak boleh. Okay, analyst je boleh sebenarnya. Alright. Jadi tu je lah sebenarnya, kena ambil lesen dengan Suruhanjaya Security untuk membolehkan anda bagi buy call. Alright. Jadi tu saja daripada saya untuk sesi live kita pada malam ni. 25 minit jugalah. Okay, kita bercakap, kita almost half an hour. Yang mana hopefully you learn something, you belajar sesuatu yang baru pada malam ini. Sebab yelah, sekarang ni benda baru nak mula. Okay, benda baru nak mula. Kan, benda baru nak mula, you belum terlepas kapal. Sebab apa? Sebab banyak saham yang belum breakout lagi tapi hampir breakout. So you just wait for that moment. Once dia breakout, ada volume, cukup syarat, ada marubozu, silakan tekan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa rasa takut, tekan je. InsyaAllah selamat duit you. Okay, jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok kalau tak ada apa-apa masalah. Jadi itu sahajalah daripada saya untuk malam ini. So I'll see you again soon. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.